Kali ini kami membuat interview bagi ceramah untuk Pertubuhan Pengusaha Bas Ekspres Malaysia yang mewakili suara pengusaha dan juga pemandu bas ekspres terutamanya. Sebelum saya mulakan, saya kenalkan saya punya sekretariat tertinggi, iaitu Ustaz Nazri sebagai Presiden Pertubuhan Pengusaha Bas Ekspres Malaysia, Timbalan Presiden Encik Satis, dan juga AJK daripada Pertubuhan Bas Ekspres lah. Okey, untuk kita buat slot ni sebenarnya untuk membagi tahu bahawa bas ekspres juga amat terkesan sebenarnya dalam pandemik ni. Mungkin anda nampak bas-bas ekspres ni megah, menyusuri jalan 24 jam dulu. Tapi sekarang kita boleh tengok dekat highway hanya sebilangan kecil je. Tapi itulah tak ramai. Kadang-kadang bas tu kosong demi jalan untuk bagi driver untuk keperluan mereka lah. Mereka pun tak, kalau jalan trip ada gaji, kalau tak ada jalan trip tak ada gaji. Kira satu hari tu berapa anggaran bas yang bergerak? Tak sampai 10%. Terlebih dahulu saya mewakili syarikat-syarikat bas ekspres. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak media terutamanya, dan paling terima kasih kepada pihak kerajaan atas keprihatinan kerajaan daripada permulaan tahun 2020 dan sekarang apa kerajaan kasih permai, bantuan permai ni. Namun begitu kami daripada syarikat bas ekspres tidak mendapat apa-apa bantuan lah. Ada untuk pemandu je lah. Pemandu pun tak dapat. Termasuk pemandu. Mungkin pemandu bas ekspres ni kerajaan terlepas pandang kepada pemandu-pemandu bas ekspres. Yang mana pakej permai ni hanya kerajaan umumkan bas siaran, bas sekolah, bas carta dan sebagainya. Namun begitu pemandu bas ekspres ni tercicir. Terkecuali. Tercicir. Mungkin pihak kerajaan boleh pertimbangkan kami daripada pengusaha-pengusaha bas ekspres merayulah kepada pihak kerajaan buat semakkan balik supaya pemandu-pemandu bas ekspres pun dapat juga one off yang kerajaan umumkan itu. Daripada pihak kami pengusaha bas, dan minta pihak kerajaan juga pandang kami juga apa bantuan ataupun apa-apa yang kerajaan boleh bantu kami. Tapi sebenarnya kami tidak minta apa-apa bantuan duit daripada kerajaan. Cuma nak minta kerajaan pandang kami sebagai pengangkutan awam yang membantu rakyat ke destinasi masing-masing, kan? Banyak membantu rakyat tempatan. Kami nak minta kerajaan pandang kami, kan? Dengan kata lain, sebolehnya kerajaan pandang dari sudut finance kami, kan? Finance kami dari segi loan. Kami bukan minta kerajaan bantu kami untuk langsaikan loan-loan kami. Cuma di masa musim COVID-19 ni, minta kerajaan ambil loan-loan kami ni letak di satu tempat, sama ada SME ke, MOF ke. Nanti apabila selesai saja COVID ataupun habis COVID dan kita boleh berjalan balik bas ni, kerajaan fikir sesuatu macam mana kita nak langsaikan hutang. Bukan kita nak lari daripada hutang, kan? Bukan nak lari daripada hutang, kita nak bayar juga hutang. Sebenarnya kalau kita tengok track record syarikat-syarikat ekspres ni, jarang sangat syarikat ekspres sangkut di finance. Mana-mana finance pun boleh cek, syarikat ekspres ni jarang sangat. Bukan kata perniagaan ekspres ini menguntungkan, kan? Boleh dikatakan perniagaan ekspres ini kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Tambahan pula
apabila berlaku situasi dalam keadaan sekarang ni, syarikat lebih memikirkan driver sanggup berjalan, walaupun 5-6 orang, contoh KL ke JB, 5-6 orang pun jalan. Memikirkan kalau bas tak jalan, driver tak nak gaji. Dan apabila kita sebut pasal driver ni, dia macam kita juga, ada anak isteri dan memerlukan makan, memerlukan susu, memerlukan beras dan sebagainya. Jadi sesetengah syarikat terus stop, kan? Ada syarikat yang betul-betul prihatin, dia bagi jalan juga walaupun syarikat itu rugi. Namun begitu, kita perlu ingat, sampai bila syarikat itu boleh menanggung kerugiannya, ya? Sampai bila syarikat itu boleh menanggung kerugiannya. Kalau mengikut kajian saya, satu trip perjalanan bas ni, dia sekurang-kurangnya mesti 17 orang untuk modal. Kos dia untuk Kos modal 17 orang penumpang di atas bas itu modal. okay. Kalau selebih pada tu, mungkin ada sedikit keuntungan. Modal ini tidak termasuk tidak termasuk monthly maintenance. 17 orang atas bas ni hanya kos minyak, tol, driver. Itu saja, kan? Tapi pihak berkenaan boleh sebir di atas jalan raya, terutamanya highway. Dulu kita boleh lihat setengah jam sebiji, 15 minit sebiji akan jumpa bas ekspres di atas highway. Sekarang satu hari kita nak jumpa satu biji pun susah, kan? Oleh yang demikian, kita minta sekali lagi lah, saya mohon jasa baik kerajaan, pandanglah kami sebagai pengusaha bas ekspres ini dan fikirlah sesuatu untuk kami. Beginilah nasib keadaan pengusaha bas sekarang. Demi menjaga pemandu, kami tidak nak kehilangan pemandu lah sebenarnya. Pada pemandu-pemandu ni sebagai aset untuk kami. Kami dah terlatih dengan pengalaman mereka. Oleh sebab tu syarikat-syarikat tertentu mengambil risiko untuk menjalankan bas walaupun dengan penumpang yang amat kurang, semata-mata untuk support pemandu ni. Kami tak nak kena menjaga aset kami ni. So seperti itulah sekarang dekat highway kan, 1 jam sekali pun susah nak jumpa bas. 24 jam ada yang sampai tersadai bas. Macam dekat Singapura pun orang dah tak boleh jalan. Yang jalan trip Singapura interbordernya ni pun tersadai. So syarikat pinjangan kredit lah seperti yang kami kata, kami minta tolong daripada pihak kerajaan mengambil alih pinjaman daripada syarikat kredit. Syarikat kredit ni kami bukan cakap tak membantu, sebenarnya membantu kami. Tapi dalam keadaan ni mereka pun ialah berniaga. Ada temponya lah diorang bagi relief. Selepas daripada tempo tu kami kena bayar juga. Sedangkan pandemik ni belum pulih dan kami pun tidak beroperasi seperti biasa. Mungkin PKP pun akan diteruskan kan? Itulah masalahnya. Kami dah hampir kita pun dah potong bertiket COVID dah. Dah setahun dah sebenarnya. So kami terasa impak pandemik ni walaupun bulan 3 baru PKP, tapi sejak 2019 bulan 10 bulan 11 pengusaha bas ni dah terkesan dan dah nampak impak dia. Dari segi bilangan penumpang, bilangan trip, daripada kadar kemasukan income, semua dah mula merosot. Tapi kerajaan tak nak dengar yang tu, dia hanya fokus pada bulan 3. Tapi apa yang kami minta lah, mengambil alih lah pinjaman tersebut. Institusi perbankan negara ni kukuh sebenarnya. Kukuh. Apa salahnya kalau syarikat kredit yang mengenakan interest sampai 10 hingga 13% dan bila buat restructure loan balik makin naik interest. Kita nak kekalkan hutang yang ada, tak nak menambah hutang. Kalau menambah hutang, bagaimana? Kalau pandemik ini berlarutan, bila kami nak langsaikan? Sampai bila pun kami tak boleh langsaikan. So sekiranya mengambil alih pinjaman tersebut kepada institusi perbankan, mungkin automatic moratorium lah. Kerajaan boleh tengok kalau pandemik berlalu, kita terkesan, industri yang paling terkesan, boleh dapat automatic moratorium. Tak perlulah pergi merayu apa semua kan. Memang impaknya dinampak. Cuma sekarang kerajaan macam seolah buat tak tahu. Sebelum ni tak ada pernah pergi ke
Kami dah Baru-baru dah. Dah. Kami sebenarnya dari Pertubuhan Bas Ekspres semua melalui gabungan ni. Masalah kami semua sama ni, pengusaha bas ni. Ekspres, persiaran, bas sekolah, bas jatuh semua sama sebenarnya. Isu kredit ni yang penting. Isu syarikat pinjam kredit. Kami dah jumpa dengan banyak kementerian turun naik sejak bulan 7 tahun lepas. Bulan 6 tu macam tu kita start. Kementerian apa? Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, KPD dan NSCP, MOT, MOTEC, JPM, MOF. Kami dah buat. Tapi yang cuma yang berjumpa dengan kami bulan 12 hari itu adalah KPKT dan KPD dan NSCP. Saya tahu kementerian bersungguh nak membantu kami. Tapi satu je persoalan saya. Ini melibatkan 3 penjuru. Isu ni melibatkan 3 penjuru. Melibatkan syarikat kredit, pengusaha dan juga kementerian. Kerajaan menjadi orang tengah untuk menyelesaikan benda ni. Tapi apa yang berlaku ni, segala mesyuarat meeting antara syarikat kredit semua, 2 hala je, tak melibatkan kami. So benda tu, bila anda buat meeting dengan pihak kredit, nanti diorang buat meeting dengan pengusaha bas, persatuan bas, nanti diorang get back sana. So benda ni macam melarat, mengambil makan masa. Sedang kami dah sampai dekat 8-10 bulan dah ada ni. Benda ni belum dapat cari penyelesaian. So apa salahnya kalau libatkan sekali 3 penjuru? Mungkin saya yakin boleh dapat penyelesaian dalam masa yang singkat. Kenapa kerajaan tidak enggan? Adakah apa-apa konspirasi terlibat dalam situ? Kami tidak tahu. Itu yang kami hairan. Kami minta itu je. KPKT, KPD ni bukan cakap seperti mana saya cakap, bukan tak membantu. Kalau memunculkan satu skim ke satu dasar, tolonglah ambil pandangan kami, persatuan bas ni. Kami ni banyak pandangan, banyak cadangan, banyak saranan, banyak idea. Kita boleh lontarkan, kita boleh mengkaji semula, dan mungkin benda yang resolusi yang betul tu kita boleh guna pakai untuk win-win situation untuk semua pihak. Kita tak pentingkan kami saja, kami pun pentingkan syarikat kredit kerana banyak membantu kami. Dan peranan ni hanya boleh melibatkan MOF, Kementerian Kewangan. So kami pun dah tunggu, dah penat menunggu sebenarnya. MOF belum ada reply, Jabatan Perdana Menteri belum ada reply. Berapa lama agaknya? Dah dekat 8-9 bulan jugalah. 9 bulan. Tapi tak ada apa-apa lagi. Tak ada apa-apa jawapan. Kami pun dah penat dah hantar surat. So kami merayu kepada kerajaan untuk panggillah kami, kementerian, panggillah kami, berjumpalah. Dan sedangkan sehingga kini pun kita punya industri punya kira ayah anda lah, bapa industri ni Kementerian Pengangkutan, sampai sekarang tak jumpa kami. Tak jumpa. So kami pun tak tahulah, kami nak curahkan idea kita untuk membantu kerajaan menyelesaikan masalah ni. Kalau berlarutan benda ni, terus industri ni akan lumpuh daripada bumi Malaysia ni. Okey, daripada segi kita menyatakan daripada segi kos dan kerugian kami di dalam industri bas ekspres ni selama 11 bulan daripada bulan 3 sehingga sekarang ni bulan 1, kami hampir kerugian 1.6 juta. Dia meliputi daripada bayaran bulanan bas dan termasuk insurans. Saya sendirilah sebagai pengusaha, saya sendiri dah kerugian daripada 1.6 juta. Bagaimana pula dengan yang pengusaha-pengusaha lain? Ada yang sampai 10%. Saya rasa ada yang dah bankrupt, dah tutup syarikat, dah bas dah kena tarik pun ada. So sampai bila benda ni nak berlaku? Adakah perlu ada satu titik noktah ataupun perlu berpanjangan lagi? Sebab bila tak ada lagi bas, di mana pemandu-pemandu ni nak cari makan? Betul, banyak yang dah cuba untuk berubah ke sektor lain, industri lain, tetapi tidak ada juga. Di bahagian lori, mereka mohon kerja pun tak ada. Lori sendiri pun PKP ni dah kurang. Jadi mereka memang terjejas teruk. Sehingga pemandu sendiri pun, bas ekspres dah terjejas, automatically pemandu pun terjejas.
zakat makan basic yang kerajaan umum, PSU 3 bulan pertama adalah dapat basic 1,200. Kami sebagai pengusaha bayar kepada pemandu. Selepas tu 600 mana cukup? Pemandu bergantung kepada allowance perjalanan. Bila tak ada bas tak jalan, allowance tak ada, 600 memang tak mencukupi dengan kos sara hidup mereka, kan? Sewa rumah lagi, kereta lagi, makan minum anak lagi. Sampai bila? Kerajaan patut memandang serius lah perkara ni. Bukannya kami menuntut hak untuk kami sebagai pengusaha saja, berserta untuk pemandu sekali. Sebab benda ni bersangkut paut. Bila bas tak jalan, terminal pun tak beroperasi. Bila terminal tak beroperasi, pekerja di dalam tu pun tak boleh nak kerja. Semua terkesan benda tu. Benda tu berkait, bukan bas sahaja. Sepatut kementerian melihat perkara ni. Kementerian daripada MOF, MOT sendiri, kami dah hantar pelbagai surat, sampai sekarang tak ada. Sampai sekarang tak panggil. Bila kami berhubungi pada kementerian, kementerian menyatakan, oh ya ke, ada hantar surat ke? Begini ke kerja-kerja setiausaha sulit. Nampak sangat mereka tak mengendahkan kami ni pengusaha. Sebagai menteri pengangkutan, patut kena panggil kami ni semua. Persatuan ni main peranan. Kami tahu apa masalah ahli-ahli kami semua. Berbincang, cari alternatif bagaimana nak membantu, apa solution dia sebenarnya. Tapi mereka tak membantu. Kementerian memang tak endahkan kami. Dia umumkan one off pemandu bus express tidak dinyatakan, memang tak dapat. Tapi kami merayu. Kami sebagai pengusaha ni merayu kepada kerajaan, bantulah juga one off kepada pemandu. Sila pandang pemandu bus express tu. Mereka lah bawa rakyat ke sini ke sana. Kalau tak ada pemandu, tak ada kami juga. Kalau pemandu tak ada juga kami. Mereka lah tulang belakang kami sebenarnya. Kenalah membantu. Dan PM Tan Sri Muhyiddin Yassin sendiri, sebelum ni dia ada pergi ke e-hailing. Dia berjumpa dengan Grab, beramah mesra dengan Grab, menyatakan apa masalah mereka semua. Cuba turun ke bawah, jumpa dengan pengusaha bas kami ni. Cuba bantu kami, tahu apa keluhan kami, dapatkan keluhan kami. Daripada situ baru mereka nampak apa yang kami hadapi sebenarnya. Bukan setakat duduk di pejabat, terima aja aduan ke surat menyatakan, kan? Dan saya sendiri sebagai anak Pahang ni sendiri, saya memohon jasa baik sangat YDPA Agong kita. Saya memohon jasa baik daripada YDPA Agong kita. Pandanglah kami. Kami ni pun rakyat juga. Walaupun kami ni pengusaha, kami ni rakyat. Kami ni essential services yang kami berikan. Tapi di masa PKP sendiri ni, kami tak boleh nak jalankan. Sebab satu hari kami buat 2 orang, 3 orang. Memang kita buat, orang kata, membantu driver semata-mata. Pemandu ni. Sebab mereka pun nak makan. Terpaksa. Kami memang hadapi kerugian. Tapi apa dengan yang kami dapat ni, kami bayar kepada pemandu. Sebagai allowance. Kami rugi daripada segi tol, daripada segi maintenance, daripada segi kos minyak. Kami still rugi. Tapi kami membantu untuk pemandu. Sebab kami tak nak pemandu tu tak ada pendapatan. Walaupun pemandu ramai, mungkin kita jalankan satu bas saja untuk road trip. Berapa banyak ahli dalam persatuan ni? Persatuan ni bukan 27 syarikat yang berdaftar dengan kami lah di Jadi pemandu semua ada jumlah dia? Pemandu anggarkan dalam belas ribu lah. Anggaran dalam belas ribu. Setakat ni mereka masih lagi kami membantu, dan ada syarikat masih lagi bekerja lah kiranya. Masih lagi kami membantulah dengan ada PSU ni dengan 600, dan kami adalah membayar sedikit tambahan. Dan kami pun adalah memberikan sedikit insentif, membelikan beras dan sebagainya untuk membantu mereka lah. Tak banyak pun, sedikit lah kami membantu juga, sebab kami kenangkan jasa mereka kepada kami. Jika pemandu tu kalau katalah kita dah berhenti kan, di mana kami nak cari pemandu yang seperti yang sama seperti mereka? Takkan dapat. Boleh dikatakan tak ada pelapis. Kebanyakan pemandu semua 40 ke atas. Tak ada pun pemandu 20 ke atas. Memang tiada pelapis. Kami pun sedang fikirkan bagaimana kalau sampai satu tahap
pemandu veteran ni dah tak ada, dah pencen, siapa nak bawa bas? Sampai ke tahap tu kami dah fikirkan. Tapi mungkin kerajaan tak fikir kot. Kerajaan tak mengkaji benda tersebut semua. Jadi saya mohon sekali lagi kepada kerajaan sendiri, MOT, JPM dan berkaitan dengan pihak kredit, Menteri KPKT, sila lihat balik berkaitan kredit. Kami dah tak sanggup dah. Dah 11 bulan kami tak bayar. Satu bas kami bayar 10,000 sebulan. Kalau dah 11 bulan 110,000 kami kena bayar. Bayangkan kalau 10 bas sebulan tu dah berapa kos kami. Dengan 11 bulan kami tak bayar. Mana syarikat kredit tak melenting? Kami bukan bayar macam kereta bawah 1,000, tidak. Loan kami 5 tahun saja. Kami kena bayar 10,000 sebulan satu bas. 10,000 sebulan. Sebulan satu bas. Kalau syarikat yang ada 10 bas, contohlah dah 100,000 kali dengan 11 bulan. Mana larat? Memang kita boleh dikatakan boleh jadi bankruptcy. Takkan kerajaan nak tunggu sampai kami jadi bankruptcy? Ada yang bankrupt ke? Ada dah 10%. Memang syarikat yang tak banyak bas lah. Mereka sendiri pun tak tahan, bas kena tarik, dah gulung tikar. Memang ada. Tapi kita tak menyatakan nama syarikat tersebut lah. Cuma memang ada dalam 10%. Tapi takkanlah nak tunggu benda tu melarat sampai 50%. Bila sampai 50% nanti, bas dah tak ada dah. Orang nak balik kampung tak cukup bas. Jadi ada yang setengah bas sudah ditarik. Ada yang sendiri pergi serah kepada kredit pun ada. Sebab tak mampu. Surrender. Jadi kami tak naklah benda ni berpanjangan. Cuba kerajaan panggil kami, bincang apa solution untuk menyelesaikan masalah ni. Baru benda ni boleh selesai. Jangan sebelah pihak saja. Kita perlu nyatakan dengan kerajaan, pengusaha dan pihak kredit, pihak bank. Ini pun kami tak tahu. Cuba pihak kementerian letakkan di bawah satu bank. Contohlah MOF sendiri ada memberi bajet kepada Bank Pembangunan Malaysia. Bank Pembangunan Malaysia jadi mereka ada bagi satu bajet untuk dana pengangkutan awam. Jadi kenapa tidaknya kementerian ambil alih kami punya hutang, letak di bawah Bank Pembangunan Malaysia dengan interest yang rendah. Jadi bila dah letak di bawah Bank Pembangunan Malaysia, secara automatik kami dah boleh dapat moratorium untuk setahun. Tapi kami memang kerajaan ada umumkan 50% jaminan. Tapi kami memang tak setujulah dengan 50%. Baki 50% kami perlu dibayar juga. Kami sekarang ni nak bayar yang 100% pun tak mampu, dengan lagi 50%. Sepatutnya ambil alih 100% daripada pihak kredit, letak di bawah pembangunan dan minta moratorium pada setahun. Atas budi bicara pihak bank. Ataupun bila COVID ni selesai, baru kita akan buat bayaran balik. Begitu. So kita cuma minta baki hutang saja diambil alih, bukannya sepenuhnya. Kalau baki tu ada 300,000 tu ambil alih, letak di bawah bank. Setelah COVID selesai, kita boleh buat bayaran semula. Itu je. Kami bukan tak nak bayar, kami tak nak lari. Sebenarnya kami amat berterima kasih kepada pihak kredit maupun bank sebab mereka mempercayai kami dan memberi pinjaman. Tapi bila disebabkan COVID, kami terkesan. Bila tak ada penumpang, kami tak boleh buat bayaran. Betul. Seolah-olah kedai runcit lah. Kalau barang kita dah stok, tapi bila tak ada pelanggan, bagaimana mereka nak bayar balik hutang dengan pihak? Perangan modal pun tak dapat. Ya. Jadi itu sebenarnya. Jadi mohon pihak Senator Menteri sendiri pun rujuk balik kes ni dan cuba berbincang dengan pihak kementerian ataupun dengan MEDEC. Sama ada MEDEC sendiri, Kementerian Pembangunan dan Usahawan, dan mereka pun ada juga cara solution untuk membantu. Jadi kenalah cari jalan. Bukan dia kata bagi 50%. Memang kami tak setuju dengan 50%. Mungkin setahun dia boleh buat jaminan. Tahun kedua, sebab kami jangkakan setahun pun walaupun dah ada vaksin, benda ni takkan selesai. Sebabnya masih lagi rakyat takut nak keluar.
Kalau katalah ekonomi dibuka pun masih lagi takut nak keluar. Jadi dalam masa tahun 2021 ni pun takkan ada penyelesaian. Kami menjangkakan 2022 bulan 6 ke atas baru ada peningkatan penumpang. Ini jangkaan kami yang kami dah kaji. So saya minta mohon jasa baiklah daripada kerajaan sendirilah. Okay, Assalamualaikum. Saya dari Transa Travel Express. Keadaan saya pun lebih kurang yang sama, tapi mungkin lagi teruk lah daripada yang lain sebab laluan bas saya hanya ke selatan. Lebih-lebih lagi kita ke Singapura. Laluan kita akan melepasi border. Cuma masalah sekarang ni border pun dah tutup sejak PKP tahun lepas bulan 3. So sekarang bas kita memang tak jalan langsung, tak bergerak langsung sejak bulan 3 tahun lepas. Tahun lepas memang bas kita tak jalan. Bulan 3 tu lah. Bulan 3 lah semenjak kerajaan isytihar PKP tu, border semua laluan border dia tutup, kita pun memang tak boleh nak lalu. Kalau sekarang ni kalau kerajaan kata bas dalam interstate boleh lalu, boleh jalan, tapi kita kena bersaing dengan syarikat-syarikat lain pula. So bagi saya benda ni macam kesusahan pengusaha lah. Macam mana kita nak survive, sampai bila kita nak tunggu macam ni kan. Sampai sekarang bas kita kalau tak bergerak memang akan rosak lah. Terlalu banyak yang nak diambil kira. Ya, kira macam pembayaran tu kena bayar juga kan? Kena juga buat pembayaran. Itu yang macam kesusahan kita sekarang ni lah. Kita tak ada solution sampai sekarang sebab asyik menunggu dari pihak kerajaan. Kita tak tahu nak buat apa sebab pengusaha ni pun dah tak nampak macam pengusaha dah sebenarnya. Kita pun dah tak tahu nak buat apa. Bas kita banyak parking dekat depo tapi tak berjalan. Tapi masa yang sama kita nampak tak ada masa depan untuk pengusaha sekarang ni.